Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid. Alhamdulillah, selamat kembali ke dalam kelas sains tahun 2. Dalam topik campuran, hari ini kita akan belajar mengenai bahan larut dan bahan tidak larut. Ada 3 perkara yang akan kita pelajari. Perkara yang pertama, bahan larut dan bahan tidak larut. Perkara yang kedua, mengaduk campuran bahan. Perkara yang ketiga, memerhatikan kelarutan bahan. Perkara 2 dan ketiga, kita akan melakukan penyiasatan. Bahan larut air adalah bahan yang apabila kita campurkan ke dalam air, ianya dapat bercampur baik dengan air. Contoh, kita campurkan madu di dalam air. Bila kita campurkan, nampak macam ada 2 lapisan warna. Satu warna kekuningan, keemasan, dan satu lagi warna lapisan air di atasnya. Kita aduk, lepas kita aduk, kita dah tak nampak dah 2 lapisan warna dalam cawan tadi. Yang ada hanyalah satu warna saja yang tinggal dalam cawan. Air madu ni berwarna kekuningan. So, kita dapati madu telah bercampur baik dengan air. Maka, madu adalah bahan larut dalam air. Antara contoh bahan yang boleh larut di dalam air ialah gula, serbuk deterjen dan juga serbuk pewarna makanan. Bahan tidak larut dalam air ialah bahan yang apabila kita campurkan ke dalam air, ianya tidak dapat bercampur dengan air. Contoh, batu kita campurkan ke dalam air. Kemudian kita aduk. Selepas kita aduk, kita dapati batu masih kelihatan di dalam cawan. Maka batu ialah bahan yang tidak boleh larut dalam air. Antara contoh bahan yang tidak boleh larut di dalam air ialah biji jagung, minyak dan juga kacang. Sekarang kita akan lakukan siasatan untuk mengetahui bahan yang larut dan bahan yang tidak larut. Tajuk siasatan kita ialah mengaduk campuran bahan. Alat dan bahan yang kita perlukan ialah bika, rok kaca, kacang, garam dan juga beras. Untuk ketiga-tiga bika ini kita sudah masukkan 200 ml air. Untuk bika A kita masukkan 1 sudu kecil beras. Dan untuk bika B, kita akan masukkan 1 sudu kecil kacang hijau. Kacang hijau ni cikgu gunakan kacang hijau yang sudah digoreng. Okey, untuk yang bika C, kita letakkan 1 sudu kecil garam. Okey, kita letakkan. Setelah kita letakkan, kita akan aduk selama 1 minit. Aduk ketiga-tiga bika tu. Bika A, bika B dengan bika C. Waktu yang sama, 1 minit. Okey, bika A kita tengok beras masih kelihatan. Maka beras tidak larut dalam air. Bika B, kacang masih kelihatan. Maka kacang tidak larut dalam air. Bika C, garam sudah tidak kelihatan. Maka garam larut di dalam air. Sekarang kita akan isikan pemerhatian kita tadi di dalam jadual. Pemerhatian kita dapati dalam bika A, selepas kita aduk, beras masih kelihatan. Maka beras ialah bahan tidak larut. Untuk bika B, selepas kita aduk, kacang masih kelihatan. Maka kacang ialah bahan tidak larut air. Untuk bika C, setelah kita aduk, kita dapati garam tidak kelihatan. Maka garam ialah bahan larut air. Jom kita jawab soalan berdasarkan pemerhatian tadi. Okey, apakah bahan yang larut di dalam air? Ya, betul, garam larut di dalam air. Okey, yang kedua, bahan apakah yang tidak larut di dalam air? Tepat sekali, beras dan kacang tidak larut di dalam air. Sekarang untuk perkara yang ketiga, jom kita lengkapkan tugasan bersama-sama. Buka buku aktiviti muka surat 58. Okey, di muka surat 58, buku aktiviti, kita akan menjalankan siasatan. Tajuk siasatan kita ialah memerhatikan kelarutan bahan. Alat dan bahan yang kita perlukan ialah bikar, serbuk pewarna makanan, kacang, batu dan juga gula. Okey, pertama kali cikgu akan isikan 200 ml air ke dalam setiap bikar. Sekarang kita akan masukkan 1 sudu kecil serbuk pewarna makanan ke dalam bika yang telah kita isikan dengan air. Kemudian kita akan ambil rok kaca dan aduk selama 1 minit. Kelihatan
Sebut pewarna makanan larut di dalam air. Okey, kita masukkan 1 sudu kecil batu ke dalam bikar yang telah diisikan dengan air. Kemudian kita akan aduk selama 1 minit. Nampaknya batu masih kelihatan, maka batu tidak larut dalam air. Sekarang kita akan masukkan 1 sudu kecil gula ke dalam bikar yang sudah kita isikan air. Kelihatan gula di dasar bikar. Kemudian kita akan aduk selama 1 minit. Macam dah tak nampak dah gula tadi. Dah tak ada dah lah gula. Maknanya gula sudah tidak kelihatan. Gula larut di dalam air. Kita akan masukkan 1 sudu kecil kacang ke dalam bikar yang berisi air. Cikgu gunakan kacang kuda yang telah digoreng. Kemudian kita akan aduk selama 1 minit. Nampaknya kacang masih kelihatan. Kacang tidak larut dalam air. Kita akan rekodkan pemerhatian kita tadi di dalam jadual ini. Okey, untuk bahan yang kita gunakan, kita akan rekodkan apa yang terjadi selepas diaduk. Sama ada bahan itu larut atau tidak larut. Selepas diaduk, didapati sebut pewarna makanan larut. Selepas diaduk, batu tidak larut. Okey, kemudian gula. Selepas diaduk, gula larut. Akhir sekali, untuk kacang, selepas kita aduk, kita dapati kacang tidak larut dalam air. Berdasarkan pemerhatian siasatan kita tadi, kita akan jawab 2 soalan ini. Yang pertama, bahan apakah larut di dalam air? Dan yang kedua, bahan apakah tidak larut di dalam air? Siapa tahu? Ya, betul tu. Sebut pewarna makanan dan gula larut di dalam air. Dan yang kedua, batu dan kacang tidak larut di dalam air. Tahniah murid-murid, anda hebat. Baiklah, sampai di sini saja kelas hari ini. Alhamdulillah, terima kasih semua. Lazimi, istighfar dan zikir. Ma'asalamah, ila liqa. Assalamualaikum.